Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baiklah, pada kali ini saya akan membahaskan mengenai buku saya, iaitu buku Cinta terbitan Putih Press. Okey, terbitan Putih Press. Yang mana buku ini telah diterbitkan sekitar tahun 2020, sewaktu awal pandemik dahulu. Sebenarnya launchingnya nak dibuat pada PPIKL 2020, tapi nak diberitahunya PPIKL terpaksa ditangguhkan sebanyak 2 kali selama 2 tahun. So buku saya ni dia agak ralat sikit dari segi marketing dia, maksudnya tak begitu sampailah ke audiens sebab pandemik. Jadi atas inisiatif yang saya fikirkan selepas saya bercakap dekat PABIKL 2022, saya nak merencanakan satu siri video yang berkaitan dengan buku kami ini daripada bab 1 sehingga ke bab 20. Sebab apa saya nak merencanakan siri bedah buku ini? Sebab saya nak bantu pihak penerbit dan bantu juga untuk audiens di luar sana, pembaca-pembaca, penggiat buku, industri buku semua tahu tentang kewujudan buku saya ini. Buku kami berdua ini. Okey. Dan tanpa melengahkan masa, saya nak masuk bab yang pertama, mengapa kita mudah jatuh cinta. Buku saya ni saya nak terangkan sekali lagi, metod penggayaan kami berdua ialah kami mengadunkan di antara dua aspek. Aspek yang pertama dari segi pandangan kajian daripada barat, terutamanya kajian psikologi, yang mana kami cuba turunkan dia dalam bahasa yang mudah, layman. Okey, daripada bahasa yang berat kita turunkan dia menjadi bahasa pembaca lah yang lebih mudah. Dan yang kedua, perspektif sudut pandang kedua kami mengambil daripada ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW untuk kita apply, untuk kita harmonikan pandangan-pandangan itu, kemudian kami syarahkan mengikut gaya bahasa dan naratif kami sendiri. Okey, dan jangan risau, buku ni dia tidaklah ke arah barat sangat dan insya-Allah ia sentiasa dibimbing dengan panduan daripada Al-Quran dan hadis. Okey, bab yang pertama kita masuk mengapa kita mudah jatuh cinta. Sebab buku ni kita tak fokus kepada takrif tentang hukum hakam tu semua, itu perbincangan lain. Kita tak fokus perbincangan linguistik bahasa, kita tak fokus kepada hukum syarak. Tapi kita terus masuk kepada isu-isu semasa yang berkait rapat dengan psikologi sikap manusia. Yang pertama kita masuk mengapa kita mudah jatuh cinta. So, bahaya kenapa kita jatuh cinta dan secara cepatlah, secara segera. Dan kita nak cakap kenapa orang tu senang sangat nak jatuh cinta. So, dekat sini kita terus masuk point dia. Ada 4 punca utama kita mudah jatuh cinta. Yang pertama adalah pengaruh naratif persekitaran. Okey. Movie, lagu dan orang sekeliling. Kita acap kali mendapatkan informasi-informasi mengenai perhubungan melalui media massa semata-mata. Kita tidak berpijak di atas dunia realiti. Dunia realiti itu bukanlah kita tengok semata-mata jiran kita, mak kita, abang kita, tak. Realiti di sini adalah berfaktakan kajian. Adakah kita membaca buku-buku perhubungan? Adakah kita sudi untuk masuk ke seminar-seminar, kuliah-kuliah? Kebanyakan kita masuk pun saja-saja dan ada banyak yang tak masuk. Sekadar ambil intipati itu daripada lagu, buku, novel kan.
So pandangan-pandangan itu ada kalanya betul dan banyak juga yang tempang lah. So bila kita terpengaruh dengan naratif yang negatif, kita akan hasilkan gaya percintaan yang negatif. Tapi kalau kita uh, terjumpa yang positif, positiflah hasilnya, outputnya. Tapi kita tak naklah macam tu kan. Dan kita nak berpijak kepada realiti dan fakta. Okay. Contoh, kita sebelum jatuh cinta tu, apa yang kita kena analisa terhadap calon tu? Adakah terus tangkap muat? Adakah cukup sekadar baca biodata dia dalam media sosial, kemudian kita uh, buat kesimpulan daripada pandangan yang singkat itu? Tidak. So benda ni bahaya. Okay. Persekitaran kita tak semestinya betul. So kita kena rujuklah dengan pakar, dengan orang yang berilmu. Orang yang berilmu tu siapa? Wa yas'alunaka 'anil zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang pakar jika kamu tidak mengetahui. Dalam Al-Quran menyebutkan. Pakar dalam perhubungan tu siapa? Kaunselor, terapis perhubungan perkahwinan, psikologis. Orang-orang ni yang pakar. Dan mereka yang bimbing ini insya-Allah boleh memberikan kita pandangan yang betul dari segi istisyarah. Dalam Islam ada dua konsep, istisyarah dengan istikharah. Istisyarah tu meminta pandangan pakar, istikharah itu meminta panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita buntu untuk membuat keputusan. Okey. Seterusnya, perangkap infatuation yang kedua. Perkataan infatuation diambil daripada bahasa Inggeris yang membawa maksud satu perasaan tertarik atau jatuh cinta pada seseorang tanpa sebarang asas yang baik dan biasanya singgah sementara sahaja. Tiada istilah yang sesuai dalam bahasa Melayu, mungkin disebabkan kurangnya dibicarakan hal ini dalam naratif masyarakat kita di sini. Jika hendak disimpulkan dalam bahasa yang mudah, infatuation ialah kita tertarik pada seseorang yang kita tak kenal sangat pun dia. Tak tahu latar belakang, hati budi, sikap, cara fikir dan sudut pandang si dia. Tetapi begitu tertarik dan mudah sangat jatuh cinta. Okay, senang cerita infatuation ni, kita jatuh cinta pada first sight. Pandangan pertama saja. Itu tak betul. Itu adalah permulaan yang rapuh. Kita tak boleh jatuh cinta kerana pandangan luaran. Kerana pandangan superficial. Superficial ni maksudnya kita lihat kejaya dia, pakaian dia, cara dia bercakap. Tidak. Okey. Sebab itulah ahli psikologis mencadangkan untuk kita mengadakan deep conversation untuk kita nampak dia the whole of story dia. The full of dimension dia. Nampak seluruh dimensi dia. Kita tak nampak satu dimensi. Sebab bila kita terperangkap dalam infatuation, bila kita dating, kita akan nampak dia daripada satu sudut je. Sedangkan sudut yang lain tu kita buta, blind. Tak nampak. So itu bahaya. So sebab itulah ada orang yang dah 2 tahun baru dia menyesal. Okay. Sebab yang seterusnya yang ketiga. Cemburu pada hubungan orang lain. Yang pertama, membandingkan kehidupan kita dan orang lain di sosial media. Tidak mensyukuri apa yang sedia ada, tidak belajar untuk melabur pada diri dan amalkanlah self-care untuk melindungi diri daripada terjebak dengan pemikiran FOMO, fear of missing out. Kita banyak jumpa. Okay, kita selalu compare dengan orang lain. Selalu tengok orang lain. Tak salah kalau benda tu baik, contoh amal kebajikan, amal soleh yang ada pahalanya di sisi Allah. Tetapi kadang-kadang banyaknya yang kita compare benda-benda duniawi yang tak menguntungkan akhirat kita. Contoh, kita nampak pasangan tu candlelight dinner mahal-mahal, kita nak tiru. Kita nampak orang tu romantik, kita nak romantik.
Sedangkan kita lupa orang sekeliling kita seperti mak ayah, adik-beradik, kawan-kawan yang sentiasa support kita. Tapi kita terlalu compare sehingga kan kita tak sabar-sabar nak ada hubungan romantik. Itu yang bahaya penyakit zaman sekarang, iaitu fear of missing out. Takut terlepas sesuatu trending. Kan? Kadang-kadang ada aplikasi sosial media yang mengajar kita untuk kejar trending. Seperti TikTok. Saya pun guna TikTok tapi saya pun tak berapa suka sebenarnya untuk ikut sangat trending lagu lah, trending video lah, walaupun ada latar belakang yang sangat menggelikan, kan. So bahaya. Okay. Kebanyakan orang yang cemburu pada orang lain ni, dia cemburu pada hubungan orang lain ni, dia akan jatuh cinta cara yang salah lah. Dan sebab yang terakhir, gopoh dalam rebound love. Yang pertama, suka lompat dalam perhubungan sedangkan masih belum move on. Move on ni mestilah menyeluruh dari aspek psikologi, aspek spiritual. Kita kena move on daripada hati kita. Bukannya sekadar move on tu masa berlalu begitu saja. Kata Richard Templer dalam Rules of Love, dia mengatakan orang yang paling tak guna sekali, orang yang paling malang lah, orang yang kebahagiaan dia depend on other person, bergantung kepada orang lain. Contoh tak boleh move on, baru minggu lepas break up, minggu depannya dah pasang lain. Bila kita lompat, kita tak akan jumpa hubungan yang sustain. Kita akan jumpa pattern yang sama dan kita ibarat roller coaster yang berpusing dah tak ada tujuan. So benda ni akan melesukan dan meletihkan psikologically kita, dan itu yang akan melahirkan sikap yang pesimistik terhadap perhubungan dan percintaan. Yang kedua, takut kesunyian. Takutkan kesunyian. Ada orang dia tak boleh sunyi. Dia tak belajar untuk kenal diri dia. Dia tak belajar untuk dengar the inner voice of self. Dia tak belajar untuk knowing yourself. Kata Aristotle, benda yang paling orang abaikan adalah kenal diri kita. Kenal diri ni bukan berzikir, bertafakur macam orang gila tu. Bukan itu. Mengenal diri adalah mencari kreativiti yang sesuai dengan kita. Mencari hobi yang sesuai dengan diri kita. Mencari rutin yang menyihatkan mental dan fizikal kita. Itu maksudnya mencari diri kita. Setelah itu semua kita berjaya rotate dan berjaya hasilkan satu rutin kehidupan yang sehat, kita akan keluarkan versi diri kita yang lebih berkualiti. Jadilah kita single berkualiti dahulu sebelum gopoh dalam memasuki apa-apa perhubungan. Dan yang terakhir, salah faham mengenai move on. Biasanya bila kita berpisah, ada kawan-kawan kita akan cakap, kau ni kenapa nak sedih? Tak payah, jom ikut aku, kita berparti. Kita tunjuk kat sokmed, dekat story, WhatsApp semua, update. Menunjukkan kita ni dah move on. Dia ada rasa cemburu tengok kau balik. Salah. Bila kita skip perjalanan kita untuk sembuh, bila kita potong line itu, bila kita melangkaui untuk kita sembuh, bermakna kita tidak akan sembuh. Contoh kita luka tapi kita tak rawat luka tu dengan betul. Kita main bedal je. Kita tutup dia. Tak letak ubat apa semua, balut gitu lama-lama. Lama-lama jadi apa? Makin teruk lah. Luka tu makin teruk. Bukan sembuh makin baik tapi makin teruk. Kan? So, kita nak yang macam mana? Nak sembuh ke? Nak berpura-pura bahagia? Toxic positivity, itu yang bahaya. Ahli psikologis pun pernah mengatakan benda ni sangat bahaya. Antaranya Fredrickson Barbara. Dia ada banyak mengupas tentang toxic positivity. Toxic positivity adalah bermaksud kita memaksa-maksa untuk berlakon seakan-akan positif sedangkan diri kita merana. Daripada aspek psikologi, benda tu akan membinasakan. So, itulah keempat-empat
poin penting dalam bab yang pertama. Yang pertama adalah pengaruh naratif persekitaran. Yang kedua, perangkap infatuation. Yang ketiga, cemburu pada hubungan orang lain. Dan yang terakhir, gopoh dalam rebound love. Jadi itu sahaja untuk perkongsian bab yang pertama. Thank you so much pada siapa yang tengok. Dan tunggu video yang bab yang kedua pula. Saya akan habiskan sampai 20 bab. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Thank you.